Assalamualaikum. Sihat? Boleh datang surau tu kira gagah lah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, sah-sah pimpinan Surah An-Nur, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, innama ana rahmatan muhdatun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku ni adalah rahmat yang dihadiahkan. Makna Nabi SAW ni tuan-tuan, didatangkan kepada kita adalah satu rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kata ulama hadis, maksud rahmat dalam hadis ni membawa 3 makna. Yang pertama, rahmat kepada sekalian alam. Mana dengan kelahiran Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan sekadar manusia dapat keberkatan dan kebaikan, malah sekalian alam dapat. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana kisah Halimatus Sa'diyah ketika mana nak mengambil Nabi SAW menjadi anak susuan. Tuan-tuan, memang adat ketika itu orang-orang kampung ni akan datang ke Mekah untuk ambil anak-anak kecil supaya dijadikan anak susuan, supaya mereka dapat tambah pendapatan. Dan orang-orang Mekah pula, dia akan bagi anak-anak dia kepada orang-orang kampung supaya anak mereka membesar di kampung. Sebab kalau besar di kampung ni lasak sikit. Macam kita lah marin tuan-tuan kan, kalau membesarkan kampung ni kan lasak. Abah pesan dah tu, dia kata, kau sungai tu kau jangan terjun tu, nampak marin macam ada buaya tu, tak peduli dia, terjun buat bodoh. Buaya dihambat dia tuan-tuan. Kalau musim panas ni tuan-tuan, parit tu nampak kering, dia boleh masuk dalam parit tu gali cari ikan keli kemarau. Ni yang mana senyum tu semua ada pengalaman tu. Tuan, saya main kat kampung tuan. Ada sekali tu saya balik daripada rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, semua tanah merah. Biasalah parit dia tak. Tuan, nak balik rumah tu tengok mak tengah tunggu depan rumah dengan kayu 2-3. Jahanam aku hari ni, jahanam aku tu. Dan nak saya sampai kat rumah tu, ulur ikan keli 3 ekor, selamat hari tu tuan. Terlepas daripada hukuman. Hujan ni bukan nak main bola ni, hujan, tunggu hujan, main bola. Bukan nak main bola sangat, nak bergubang dalam sawah. Itu cerita dia.
Itu belum lagi pergi baling buah kedondong dan sebagainya, macam gitu ni. Budak-budak marinlah. Lepas tu dia membesar kat kampung ni, dia lasak, dia jadi kuat. Beza dengan budak-budak besar di bandar ni tuan, kena hujan 3 titik 2 hari tak sekolah. Allahu Akbar. Baik. Jadi Halimatus Sa'diyah ni kebetulan datang daripada perkampungan Bani Sa'ad di Taif. Dan ketika itu perkampungan Bani Sa'ad, tuan-tuan, diuji oleh kemarau panjang, diuji dengan kemarau yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Halimatus Sa'diyah sendiri, tuan-tuan, terlambat untuk join grup yang pertama, dah berlepas dah ke Mekah. Jadi Halimatus Sa'diyah ni lambat. Dan sampai-sampai di Mekah dah banyak dah, hampir habis dah. Anak-anak kecil dah diambil untuk jadi anak susuan, kecuali Nabi SAW. Ramai dah orang jumpa dengan Aminah, mak Nabi SAW, dan tapi tak jadi nak ambil Nabi SAW sebagai anak susuan, kerana bila tengok yang belum mak, tinggal anak yatim duduk dengan mak, betul ada duduk dengan datuk pula. Jadi mereka tidak mengharapkan upah yang tinggi, nak yang mereka dapat. Halimatus Sa'diyah sendiri pun hampir pulang dengan tangan kosong. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia, patah balik ambil Nabi SAW menjadi anak susuan. Ketika dikandungnya Nabi SAW itulah, tuan-tuan, dia rasa lain macam badan dia, tuan-tuan, dia rasa, dan akhirnya dia perasan bahawa susu di badan dia penuh. Lalu dia boleh menyusukan Nabi SAW, sehingga kan Nabi SAW tertidur kekenyangan. Malah ketika berehat menyusukan Nabi SAW ni, tuan-tuan, 2 kenderaan yang dia naik daripada Taif tadi, keldai dan juga unta. Unta tadi, tuan-tuan, kantungnya kering, kosong, tuan-tuan, tiba-tiba penuh susu dan mereka boleh perah susu buat minum. Malah keldai ni, tuan-tuan, bila mereka balik jalan laju, padahal daripada Taif tadi jalan macam nak mati dah. Kira-kira kata kalau tengok cara jalan tu, kira kat Mekah tu sembelih lah, kan? Kira habis lah, tuan. Jalan laju berkat, tuan, sekejap lepas ambil Nabi SAW sebagai anak susuan. Sehingga kan kalau kita buka sirah Ibn Syam, kan, Halimatus Sa'diyah ni hampir memotong grup yang dah ninggalkan dia tadi. Sampai ditahan lah, tahan, tengok laju sangat, tahan, kan. Lalu dia orang tanya, mah Halimatus Sa'diyah, tak panggil mah lah, saya mudah faham, mah ni keldai yang kau naik marin kau daripada Taif, kau dah train kat Mekah, bahasa mudah faham. Kata Halimatus Sa'diyah, tak ada, aku tak ada buat apa-apa, modified tidak, apa pun tidak, nombor plate pun tak tukar, contoh gitulah. Tapi kata dia orang, bapak laju, kata kau injek steroid ke apa, contoh gitu, bagi mudah faham. Laju jalan tu, sampailah di perkampungan Bani Sa'ad, tuan-tuan, kambing-kambing milik Halimatus Sa'diyah, yang mana kambing betina semua penuh kantung-kantung susu dia, sedangkan kambing-kambing orang lain semua dalam keadaan kus kering. Ni yang dikatakan rahmat kepada sekalian alam. Batu kalau kita buka kitab, baca surah Al-Anbiya 107 ayat 107, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan, yakni Muhammad, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat adalah kasih sayang. Tuan-tuan, bila mana kita mati besok, kan, biasa kita dengar kalau orang mati ni kita sebut apa? Kembali ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah ni makna kembali kepada kasih sayang Allah. Kembali kepada rahmat Allah. Rahmat Allah ni makna kasih sayang, belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita meninggal besok, kita tidak mengharapkan apa-apa, melainkan kita harapkan belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab kita masuk syurga ni, tuan-tuan, bukan dengan amalan. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak masuk syurga kena ada amalan, tu kena faham. Kalau kita buka kitab Tanbihul Ghafilin, tulisan Imam Abu Lais As-Samarkandi, diceritakan bagaimana seorang abid mengasingkan diri di sebuah pulau selama 500 tahun, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala je kerja dia. Bila dia meninggal, dibawa menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT kata, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Lalu dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Lalu berlaku sedikit argument. Saya ringkaskan hadis ni. Lalu kata Allah SWT, baik, kita ambil mata dia belah kanan, kita timbang nikmat mata belah kanan dengan amalan dia selama 500 tahun, tengok siapa buat. Lalu bila ditimbang, ternyata amalan nikmat mata belah kanan dia lebih berat daripada amalan dia selama 500 tahun. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, pergi humban dia dalam neraka.
Lalu kata abid tadi, ya Allah, aku mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Aku masuk syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Nak sebutnya, yang kata kasih sayang tadi, sejak Nabi SAW ni tuan-tuan, dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun, sehinggalah Nabi SAW wafat usia 63 tahun. Selama 23 tahun, Nabi SAW tak pernah berhenti memikirkan bagaimana nak menyelamatkan manusia daripada masuk neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan rahmat adalah kasih sayang. Yang ketiga, rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW mengatasi segala pemikiran. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak bercakap menggunakan nafsu, tapi dipandu oleh wahyu Allah. Ni, tuan, kita tengok banyak dah kisah-kisah, tuan, bagaimana Nabi SAW ni dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia bila mana bagaimana seorang pendeta Yahudi yang terkenal namanya Husain bin Sailam, ya, tuan-tuan, bila mana dia dengar ada nama Muhammad muncul di Mekah, Nabi baru bawa agama yang baru. Dia ni alim Taurat, tuan-tuan. Dia pendeta Yahudi yang terkenal. Dia tahu inilah Nabi akhir zaman. Lalu bila mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, saya ringkaskan, dia tengok muka Nabi SAW, dia tahu inilah dia Nabi akhir zaman. Tapi dia tak puas hati, dia nak pastikan lagi. Dan akhirnya, tuan-tuan, dapat bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia kata, wahai Muhammad, aku ada 3 soalan. Dan soalan ni yang boleh jawab hanyalah Nabi-Nabi sahaja. Sebab dia alim Taurat, tuan-tuan. Lalu kata Nabi SAW, silakan. Soalan yang pertama, kata Husain bin Sailam, apakah makanan yang pertama ahli syurga? Yang kedua, apakah peristiwa besar yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat? Dan yang ketiga, macam mana anak ada muka abah, ada muka mak? Ini 3 soalan. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Dia kata Jibril baru je beritahu aku. Nampak tuan? Kalaulah Jibril AS tak beritahu Nabi SAW, wallahi Nabi SAW pun tak tahu jawapan. Ni yang dikata dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang pertama, makanan yang pertama ahli syurga adalah hati ikan. Tuan-tuan jangan bayang hati ikan tu besar mana, macam mana rupa, jangan bayang. Tapi itulah jawapan Nabi SAW. Lalu Husain bin Salam pun right, 1-0. Yang kat luar dah sorak dah, kita beroleh kemenangan pertama. Yang itu nak jumpa belalang. Tuan. Yang kedua, apakah peristiwa yang besar yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat? Kata Nabi SAW, akan muncul api menghambat manusia seluruh dunia, lalu berhimpun di suatu tempat. Tuan-tuan, kalau buka kitab Bahrul Mazi, himpunan hadis-hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW beritahu api itu muncul di Aden. Aden ni di mana? Aden ni di Yaman. Kebetulan saya pernah sampai di Yaman. Aden ni, tuan-tuan, memang dia ni, Aden ni adalah pelabuhan yang kedua terpenting di Yaman selepas Hudaidah. Hudaidah ni untuk ekspor import biasa-biasa, tapi Aden ni khas khusus kepada petroleum. Sebab tu kalau kita pergi sana, tuan-tuan, pelabuhan dia tu memang bau minyak tu saja. Ni api ni akan muncul daripada sini, akan menghambat manusia seluruh dunia, lalu himpun di satu tempat. Lalu yang ketiga, macam mana anak ada muka abah, ada muka mak? Kata Nabi SAW, bila berlaku hubungan suami dan isteri, ya, saya bagi ayat mudah faham, bahasa mudah faham. Tengok siapa yang klimak dulu. Kalau abah yang klimak dulu, anak muka abah. Kalau mak klimak dulu, anak muka mak. Balikkan tengok muka siapa ramai. Lalu kata Husain bin Sailam, benarlah kamu ni Nabi akhir zaman, Islamkan aku. Tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW Islamkan dia. Kemudian dia ditukar nama menjadi Abdullah bin Salam. Tuan-tuan, ni yang dikata dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, betullah dikatakan rahmat ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah SWT pada kita. Malah Nabi SAW ni, tuan-tuan, kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima salihan akhlak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan menyempurnakan kebaikan akhlak. Tuan-tuan, Islam adalah agama yang lengkap. Islam agama yang tidak ada cacat celah. Kerana Islam ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ni agama. Yang nampak Islam ni nampak cacat celah, yang ada kekurangan, orang yang bawa, yang menganut Islam tu yang buat Islam ni terfitnah. Sebab tu Nabi SAW ni datang, tuan-tuan, diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.
Nak beritahu pada kita, okey, kita orang Islam, gini akhlak dia. Akhlak dia begini, begini, begini. Nabi SAW beritahu pada kita. Sebab tu Nabi, tuan-tuan, Allah SWT sendiri puji Nabi SAW, akhlak dia. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, mempunyai akhlak yang amat mulia. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu bila disebut menyempurnakan akhlak, Nabi SAW tunjuk kepada kita dulu. Tunjuk kepada kita akhlak yang bagaimana seorang Islam. Nabi SAW tunjuk dulu. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi diri kamu pada diri Rasulullah contoh ikutan yang baik. Uswatun ni tuan-tuan makna tauladan. Tauladan ni makna buat dulu baru orang ikut. Dalam konteks ayat ni, uswatun tu maknanya Nabi SAW buat baru kita ikut. Dan tauladan ni tuan-tuan, dia berbeza dengan nasihat. Sebab nasihat ni, orang yang bagi nasihat belum tentu dia buat, betul tak? Belum tahu tuan-tuan. Contoh, saya selalu bawa contoh ni. Tadi masa kawan saya main, dia sakit dada, saya bawa dia pergi klinik. Bawa pergi klinik apa semua, checking, cek dia keluar. Saya tanya dia macam mana? Doktor kata kena berhenti merokok pasal paru-paru dah lain macam dah ni tu. Saya kata eloklah kau berhenti merokok, kau pun bapak kuat merokok, saya kata. Kan? Bayar duit, ambil ubat, baliklah. Kebetulan parking kereta kat belakang klinik. Elok nak masuk kereta tuan-tuan, doktor yang cek kawan saya tadi keluar pintu belakang isap rokok. Celaka tidak kata. Saya kata bukan kau tadi kau nasihat kawan aku suruh berhenti merokok, tengok dia pun isap rokok tuan. Nasihat belum tentu buat. Tuan-tuan ingat pakar motivasi tu kan, sembang banyak tu, pakar motivasi lah, gini. Tuan-tuan ingat dia buat ke semua? Bohong dia. Yo, tak ada mana dia buat semua tu. Jadi tauladan ni Nabi SAW buat dulu, baru kita ikut. Sebab tu tuan-tuan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum punya cinta pada Nabi SAW ni tuan-tuan. Setiap perbuatan Nabi SAW mereka nak ikut. Mereka nak ikut semua sekali. Malah mereka sanggup pergi ke rumah Nabi SAW, jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Jumpa, ya Aisyah, kami ni nak tanya Nabi SAW di rumah macam mana? Kat luar kami dah tengok dah. Luar kami dah tengok dah Nabi SAW makan, minum, nyembang, bergurau, ngaji, semayang, zikir. Kami tengok dah. Tapi kat rumah macam mana? Sebab kat rumah tak tahu tuan, yang tahu rumah dia tu. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak ukur jemaah ni, nak ukurkan kawan kita ni, jangan ukur masa datang surau. Sebab kalau ukur dia datang surau, memang seram tengok kan, dengan jubah dia meleret, serban besar bakul. Orang lain dia tak kain, dia kapet terus. Cakap pun warak tu nak kena letak tangan gini apa dengar. Apa benda pun tu dia cakap. Punya warak tu suara lembut. Mata pun redup. Tasbih ni seminggu sekali tukar, putih manjak. Zikir tak berhenti tuan. Naik motor pun zikir. Tu yang kona tak beri signal. Nampak warak. Nak tahu perangai, pergi tanya makcik kat rumah. Tengok dia keluar rumah, tak kan dia keluar rumah kan. Assalamualaikum, betul makcik nak tanya lah Pak Ji kat rumah macam mana? Oh, dia kata Pak Ji kau kat rumah bapak panabaran. Jangan salah cakap, dia baling pinggan bersepai. Mak Ji punya collection banyak tak cukup set. Pak Ji kau ambil kerja lah tu. Dia kat rumah tak ada pakai lelawar dia, pakai kain plekat dia. Kejap dia gulung, so dalam dia tak pakai tu. Kalau tidur pun kat ruang tamu macam penyu tidur tu. Kan? Saya sambil tengok Gusti. Allahuakbar. Mau tahu perangai. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Macam mana kamu baca Al-Quran, macam itulah Nabi SAW tuan-tuan. Allahu akbar. Lepas tu yang dikatakan tauladan. Lepas tu Nabi SAW ni tunjuk tauladan kepada kita. Tunjuk macam mana akhlak dia sebagai seorang bapa. Tunjuk akhlak dia sebagai seorang datuk. Tunjuk akhlak dia sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin masyarakat. Jadi malam ni kita muhasabah diri tuan-tuan. Terutama kawan-kawan bapak ni, termasuk saya lah, saya pun bukan malaikat tuan. Kita tengok berapa lama dah kita sambut Maulid Rasul. Kita sambut Maulid Rasul ni daripada kecil sampai dah nak mati dah. Apa yang kita dapat daripada sambutan Maulid Rasul? Adakah kita cinta Nabi SAW sekadar di bibir, ataupun memang simpan dalam hati dan kita cuba ikut apa yang Nabi SAW buat? Kita muhasabah diri. Lepas tu tuan-tuan, Nabi SAW ni
Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluargamu, dan aku adalah terbaik terhadap keluargaku. Mana mula dengan keluarga dulu. Lepas tu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antara sifat Nabi SAW ni tuan-tuan, namanya ar-rifqu, dia panggil. Ar-rifqu ni makna yang lemah lembut. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku jadi khadam Nabi SAW ni 10 tahun. Tapi sekali pun aku tak pernah dengar Nabi SAW tinggi suara di rumah. 10 tahun, bukan 10 minggu, 10 tahun. Lepas tu Nabi SAW ni orang dia lembut. Lepas tu kalau Fatimah anak dia datang di rumah kan, dia sambut Fatimah tu di pintu tu. Nabi SAW ni bukan sekadar dia bapa, dia Nabi tuan-tuan, pergi sambut anak datang kat pintu rumah. Kita tak ada tak. Biasa nyambut anak balik ni rumah kita, bini kita. Kita lepak kat ruang tamu lah sambil tengok Astro. Dah lama nyembang, kita dengar bukan tak dengar dia nyembang dengan mak. Sekejap lagi datang jumpa kita, bah orang balik bah, kau baru sampai, acah-acah terkejut nak kita ni. Tuan-tuan, payah kita ni. Kalau dengan cucu tu sayang, ya Allah cucu ni. Nabi SAW ni tuan, sayang sungguh dengan Hasan dan Husin. Tengah-tengah berkhutbah, tengok-tengok Hasan dan Husin main kat luar masjid. Jatuh dua-dua cucu dia, turun, ambil cucu, dokong dua-dua naik balik mimbar, bersambung berkhutbah. Dia sayang. Dan Nabi SAW biasa jadi kuda pada cucu dia. Hasan dan Husin biasa naik belakang Nabi SAW. Nak jadi kuda. Kita ada jadi kuda pada cucu kita. Allahu Akbar. Bukan tak nak Ustaz, takut slip dis, cucu gemuk Ustaz. Dan Nabi SAW ni tuan-tuan, kalau sebagai suami, Allah, yang ni lagi payahlah kita nak ikut. Nabi SAW ni kalau bercakap dengan rumah dia, dia biasa bercakap 3 kali ulang. Pertama nak bagi betul-betul dengar, yang kedua nak bagi faham. 3 kali ulang. Lepas tu Nabi SAW saya sebut tadi, dia romantik tuan-tuan, cakap dengan rumah baik-baik. Cakap. Kita kadang baru tanya sekali, ya kunci kereta mana ya? Apa bang? Pekat telinga kau tu. Baru sekali tanya. Marah dah. Allahu Akbar. Kan? Nabi SAW biasa gurau-gurau senda dengan rumah dia kat rumah. Gurau senda melawak, gurau gitu kan. Bila gurau-gurau ni kan jadi akrab, jadi makin sayang tu. Tuan, boleh buat. Kita ni kadang-kadang bukan kita bergurau, bercakap pun tidak kat rumah. Balik surau, tak ada bagi salam, sampai depan pintu. Mak kata pergi buka pintu tu, abah kau dah balik tu. Salam pun tidak. Kadang dia pergi orang tua tu pergi buka pintu tu, imam besar masjid negeri dah sampai tu dia tu. Kita ni pun kalau dengan bini kan kat rumah kan, koreh muka takkan bungih tu, takkan nak marah kan. Kalau dengan lepak dengan kawan kedai mamak tu kan, sambil tengok pusti tu kan, gelak ni tepuk meja terbalik cawan. Kalau dengan kawan, kalau dengan rumah, kat rumah dengan bini, yalah, keras tu. Nabi SAW tuan-tuan, dia panggil orang rumah dia dengan gelaran yang baik-baik. Ada hadis Nabi SAW panggil rumah dia, ya Aish, panggil Aisyah, ya Aish. Kadang-kadang panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan. Bila panggil panggilan yang baik-baik ni kan mesra tu. Kan nampak mesra tu. Ini tak, dia gelar bini dia macam gelar. Alhamdulillah. Balik rumah tengok bini dia tak ada, tanya anak dia, gendut mana gendut? Gendut dia panggil bini dia. Mak tak ada bang, mak pergi mesyuarat. Mak kau dah macam Madun dah, macam YB dah, kejap mesyuarat dia tu. Marah pula tu. Tuan, Allahu Akbar. Nabi SAW kalau kat rumah, sesambil ngapal Quran, kadang-kadang baring atas ribu rumah dia. Baring atas ribu. Kadang-kadang letak kepala di dada Aisyah radhiyallahu anha. Kadang lagu pipi, duduk lagu pipi. Tuan, boleh buat? Balikkan buatlah tengok, tak? Tapi kalau orang rumah tak datang, pesan dulu. Takut kena siku. Jangan kita pun balik ulu pipi tak, orang tua ni kan ada kena siku yang tak terpasal tak. Kalau tak dia marah pun, kejap lagi lepas dalam mu tu dia bangun, dia ambil telefon anak dia. Bang kau balik bang, abah kau terbiat bang. Tanya abah kau mana tanah belum salin nama tu, doreh sikit salin nama tu. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW dengan rumah dia mandi sambung. Allah, yang ni pun payahlah tak. Lagi dah tua-tua tak ada mandi sambung tu. Rumah pula bila air satu, dia maki bini dia mandi lama lagi ada. Kau mandi lah lama, kau ingat kau keluar jadi arah Pazira. Kau tak tahu ke maghrib pukul 7 sekarang ni. Aku nak pergi, macam cakap tu. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW ni tuan-tuan, nak keluar rumah, dia cium dulu orang rumah dia. Nak balik rumah pun sebelum masuk rumah, cium dulu orang rumah dia. Kita bila penghabis cium bini nak keluar rumah, tak ada nampak tak?
Dah tua-tua lagi tak cium, nak cium pusat, baunya angin Ustaz. Alahai. Dan Nabi SAW biasa makan kat luar. Bawa rumah dia makan kat luar. Saya masa duduk Mekah kemarin, baru saya pergi Yaman ke, saya duduk di Mesir pun sama kat. Saya perhatikan Arab ni budaya dia memang suka bawa rumah makan kat luar. Sama ada dia beli atau dia masak kat rumah, bawa dengan tikar apa semua kan, pergi kat taman, bentang tikar, makan. Sambil anak dia lah lari keliling dia kan, sambil tu makan kat luar. Nah, tuan. Allahu Akbar. Sebab makan kat luar ni kan lain mood tu. Kan. So sambil anak lari, lepas tu masuk waktu kan dia semayang sebelah tu. Waktu maghrib lah tuan-tuan ni, tak ada gila Arab nak keluar waktu zuhur dia. Tu maghrib. Nisbah pada kita kan, bawa lah pergi makan, sesekali makan kat luar. Kalau makan kat luar ni kan minda kita lain macam sikit, mood pun berubah. Kan, bawa makan kat luar. Kalau modal tak banyak, jangan bagi dia order, bagi kita order. Jangan kalau dia order kan jahanam kita tuan-tuan. Siakap 3 rasa, sayur kailan, ikan masin, sotong goreng tepung untuk 4 orang makan bang. Ya, sambil kita kira duit, celaka duit tak cukup. Allahu Akbar. Nabi SAW makan dengan rumah dia, makan sepinggan tuan-tuan. Makan sepinggan. Suap rumah dia, suap rumah dia. Tuan, Allahu Akbar. Dia bila makan sepinggan ni sebenarnya berkat tuan-tuan. Berkat. Tuan-tuan tengok geng-geng tablik makan. Satu dulang tu kadang 4 orang, kadang 5 orang. Nasi yang letak tu biasa untuk 2 orang, untuk 3 orang. Tapi kenyang makan tak menambah tu. Tak berkat. Lepas tu kita makan dalam rumah kita, berkat tu makan. Satu lagi ukuah. Kan, ukuah tu makin rapat. Kalau kita makan dengan rumah kita kan, makan sekali tu kan makin berkat, makin rapat hubungan kita tu. Tengok gen tabligh macam ni ukuah dia orang. Tengok dia orang makan ayam. Ayam tulang letak tepi. Member tak perasan, ambil tulang nyonyok balik. Contohlah kan, ukuah kan nanti tu. Nabi SAW kalau minum, dia tengok dulu kat mana Aisyah letak bibir, kat situlah Nabi SAW minum. Tengok bibir kat mana Aisyah letak, baru minum. Letak bibir dia kat mana bibir Aisyah letak di gelas. Allahu Akbar. Kita kalau boleh buat lah tuan-tuan, Allah. Bini tu sampai jiran tu, 3 pintu jiran cerita tu, main tu. Abang aku kemen sayang aku main tu, nak cerita. Allahu Akbar. Boleh mak buat macam tu? Alah, dia kata ustaz tak payahlah ustaz. Dia kalau minum kan geli tekak nengok ustaz, nisai macam serai ustaz. Nisai masuk dulu daripada bibir. Allah. Yang kita pun dah tua-tua ni tak ada dah nak terima elok, tak ada dah. Tak ada. Biar gitulah kan. Biar gitu. Muda-muda dulu lain tak. Minyak rambut ni bukan kata 2 jari, separuh tangan ni cocok ni. Gini pantang berhenti terpelat tu. Dekat rambut. Allahu Akbar dulu. Sekarang ni alah. Bulu hidung tu cantung dengan misai. Allahu Akbar. Dia tak tengok bulu ketiak tu. Allahu Akbar. Bini tengok, alah laki aku lemah tengok tu. Allah. Ni Nabi SAW tuan-tuan dengan rumah dia. Allahu Akbar. Tunjuk akhlak yang baik, tunjuk contoh yang baik. Tuan-tuan, Nabi SAW kalau malam tidur ni, tidur peluk rumah dia. Yang ni lagi tak ada lah tak. Nak tidur peluk apa Ustaz? Seorang tidur ruang tamu, seorang tidur dalam bilik. Nak peluk apa? Kalau tidur sama pun tak ada peluk dah. Tak macam dululah. Dulu kemarin baru kahwin tak apa. Yang you tidur tengok sini lah yang. I tak boleh tidur lah kalau you tengok sana masa baru kahwin. Dah 40 tahun kahwin ni kan. Yang you tidur tengok sana boleh tak? Takut mengigau lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu saya sebut tuan. Dan Nabi SAW kadang-kadang biasa letak kaki dia, alas kaki dia ni, rumah dia pijak pohon naik unta. Kan nisbah pada kita ni buka pintu kereta lah. Kita bila pengambil buka pintu kereta untuk rumah kita, lagi tak ada rumah tak? Saya kalau cerita buka pintu kereta ni teringat cerita kisah orang tua romantik. Tak tahulah kalau tuan-tuan dah dengar belum kan. Dia kalau datang masjid mesti berdua. Sampai masjid dia akan buka pintu kereta. Orang perhati, dia nampak romantik betul. Satu hari tahan, Haji nak tanyalah apa betul romantik betul ni, buka pintu kereta. Tak benar tak buka pintu kereta. Dia kata bukan romantik apa, pintu tu tak boleh buka belah dalam. Pintu tu rosak, pintu tu boleh buka belah dalam, kena buka belah luar. Kalau tak buka kan mak Haji kau sampai isyak dalam kereta dia tu. Yang agak yang tanya tu menyosa katanya. Allahu Akbar tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalaulah umat Islam ikut apa yang Nabi SAW tunjuk ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak statistik penceraian tahun 2022?
Tahun 2022 tuan-tuan, sebanyak 44,000 pasangan bercerai. Malah lebih teruk daripada itu, 23,000 adalah pasangan yang berusia di bawah 30 tahun. Baru ni saya seorang budak umpan telefon nak minta sumbangan. Tak tahu dah dapat nombor telefon saya belum. Minta sumbangan. Umur 23 tahun, anak 3 jandu. Bayangkan tu. Budak kan. Saya jumpa dia, saya tanya, "Awak kau umur 23, anak 3 kau nikah umur berapa?" Umur 16 dah nikah dah. Allahu akbar. 16 dah nikah tuan. Tengok ada anak dia kecil seorang tu, kesian tengok. Lagi 2 mana? Lagi 2 mak mentua jaga tu. Allahu akbar. Bagilah, saya bagi food pack dua bagi dua bekas food pack tu, lepas tu saya bagi duit sikit. Lepas tu saya pun belalah tuan-tuan, tak boleh lama bahaya. Lagipun anak 3 tuan, kalau nak seorang boleh gagah. Minta mak gurau mak ya. Sekarang dia kata ustaz celaka ni gatal pokoknya tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga Nabi SAW akhlak dia ketika mana sebagai pemimpin masyarakat. Tuan-tuan, Nabi SAW ni orang kafir tengok dia masuk Islam, belum dakwah lagi, tengok Nabi SAW tu masuk Islam dah. Bagaimana yang terjadi kepada Umamah bin Uthal, seorang pemimpin Bani Hanifah. Tuan-tuan, dia ni ramai dah umat Islam dia bunuh. Satu hari dapat tangkap dia, lalu tambat depan tiang depan Masjid Nabawi. Nabi SAW jumpa dia, kata, "Kamu nak tak masuk Islam?" Dia kata, "Aku tidak akan masuk Islam dan aku tidak sekali-kali akan minta maaf dengan kamu. Kalau kamu nak bunuh aku, silakan. Tapi kalau kamu nak lepaskan aku, kamu bebaskan aku, makna kamu manusia yang reti nak berterima kasih." Tuan-tuan, sombong jawapan tu. 3 hari Nabi SAW biarkan. Setiap kali Nabi SAW keluar daripada rumah nak pergi Masjid Nabawi, Nabi SAW akan tanya soalan yang sama. Dan dia jawab jawapan yang sama. Dia jawab benda yang sama. Tuan-tuan, masuk hari ketiga, Nabi SAW tanya dia lagi. Dia jawab juga benda yang sama. Lalu kata Nabi SAW, bebaskan dia. Bila dia dibebaskan, dia tak lari mana. Dia mandi depan Masjid Nabawi. Kemudian dia mandi, bersih-bersih, dia mandi. Kemudian dia belajar ambil wuduk. Dia jumpa Nabi SAW. "Wahai Muhammad, Islamkan aku." Kata Nabi SAW, 3 hari aku tanya kau, kenapa kau tak masuk Islam? Hari ni kau tiba-tiba kau nak masuk Islam, kenapa? Kata Umamah bin Uthal, sebelum ni aku tak nak masuk Islam bila kau suruh, kerana aku bimbang orang cakap aku masuk Islam bukan dengan kerelaan hati aku, kau paksa aku. Tapi hari ni aku rela, betul-betul aku nak masuk Islam. Sebenarnya kenapa tuan-tuan? Sebab dia sendiri tengok 3 hari dia duduk depan Masjid Nabawi, dia nampak akhlak Nabi SAW dan akhlak sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana pergaulan, percakapan, dan dia dengar apa yang Nabi SAW sampaikan dalam masjid, dia dengar, dan akhirnya 3 hari itu luntuh hati dia tuan-tuan, dan akhirnya dia masuk Islam. Dan tuan-tuan, bila dia masuk Islam, seluruh Bani Hanifah dimasuk Islam tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita muhasabah diri tuan. Nah, kita ni kadang-kadang akhlak kita ni orang pun takut tengok. Tak usah kata orang Islam, orang kafir takut tengok tuan. Akhlak kita ni. Kadang-kadang taman kita ni, kadang-kadang ada 3 pintu je orang kafir. Sampai mati tak masuk Islam. Tuan. Kadang-kadang kena muhasabah diri. Sebab tu saya sebut, kalaulah umat Islam ni tuan-tuan ikut apa yang Nabi SAW tunjuk pada kita, nescaya apa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang tak berlaku. Betul tuan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Palestin. Tuan-tuan, Palestin tu tuan-tuan, keliling tu negara Arab. Kita kata Arab ni adat dia mesti Islam, walaupun tak ramai yang kafir. 200 juta tuan-tuan penuh orang Islam di keliling negara Palestin. Yahudi hanya 9 juta sahaja. 9 juta tu makna mewakili 40% Yahudi seluruh dunia. Dekat situ dia ada 9 juta saja. Tuan-tuan, 9 juta ni, 200 juta tak boleh kalahkan 9 juta. Sedangkan kalau 200 juta ni tangkap Yahudi, tangkap Yahudi, geletek pun mati tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekarang. Tuan-tuan, maklumat yang baru saya terima, kematian di Gaza, tuan-tuan, ekoran daripada pengeboman yang berterusan dilakukan oleh Zionis laknatullah alaih, 7,703 orang. Daripada jumlah tu tuan-tuan, 3,195 adalah kanak-kanak dan 1,700 adalah muslimat. Tuan-tuan, 18,500 tuan-tuan sekarang ni sedang cedera parah.
Dalam keadaan mereka tidak ada air, mereka tidak ada elektrik, mereka dah ada sekat daripada 7 hari bulan Oktober tu. Mana dah 22 hari mereka tak ada air. 22 hari kan, hari ni 29 kan. Mana 22 hari mereka tak ada air. Tuan-tuan bayangkan hospital, tuan-tuan, daripada 24 tolak-tolak yang dah kena bom, tuan-tuan, dah tinggal 10 je yang beroperasi. Yang 10 sudah dihentikan operasi. Kenapa? Kerana kekurangan bahan api nak hidupkan elektrik. Sebelum ni mereka potong elektrik pada 7 hari bulan, mereka boleh on lagi elektrik. Pasal apa? Mereka gunakan bahan api. Tapi sekarang dah sampai ke muncak, tak ada bahan api, tuan-tuan. Malah sebelum ni pun mereka berjimat-jimat sehingga kan operation, tuan-tuan, guna lampu handphone. Tuan-tuan bayangkan, memang Yahudi ni, tuan-tuan, Israel ni dia kontrol api dan elektrik. Tuan-tuan, kalau pergi ke Gaza, tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok di sebelah tembok ni Yahudi, sebelah sini Israel, sebelah sini Palestin. Saya bagi nisbah mudah faham. Di belah Palestin ada 4,000 keluarga Syekh. Tapi yang di belah Israel cuma 200 keluarga. Dan air ni, tuan-tuan, mereka buka 2 hari, mereka tutup 4 hari. Mereka buka 3 hari, mereka tutup 6 hari. Ikut suka abah dia lah, dia nak tutup, dia nak buka. Nah ni kontrol. Begitu juga dengan elektrik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kami baru dapat maklumat hari ni sebab dah 2 hari terputus. Sebab bila mana Israel bom pusat telekomunikasi di Gaza. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengoklah, tuan-tuan, bagaimana serangan yang dilakukan oleh puak-puak Hamas ataupun Hamas kepada Israel pada 7 Oktober subuh, tuan-tuan. Begitu mengejutkan mereka. Selama ni, tuan-tuan, Palestin ataupun penduduk-penduduk Gaza lebih kepada defensif, mana Israel serang baru mereka balas. Tapi kali ni, tuan-tuan, mereka ubah cara. Mereka yang ofensif, mereka serang dulu. Tu yang dinamakan Taufan Al-Aqsa. Kenapa? Dalam tempoh 3 jam ribuan peluru pepandu mereka tembak ke arah Israel. Tuan-tuan, pening buat-buat ni. Mana dia dapat peluru, macam mana boleh masuk, macam-macam mereka fikir. Nak berhadapan dengan peluru-peluru pandu yang dihantar oleh Hamas, sehingga kan Iron Dome mereka gagal nak menangkis serangan peluru berpandu. Dalam tempoh tu jugalah, tuan-tuan, sedang kelang kabut mereka menahan serangan peluru pandu daripada Hamas. Daripada sini mujahidin masuk menggunakan jalan darat, bunuh askar-askar Israel yang berjaga di sempadan. Mereka bunuh, lalu mereka robohkan pagar-pagar, lalu mereka masuk seramai 1,200 orang mujahidin. Tuan-tuan, yang dikatakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sistem keselamatan Israel adalah yang paling canggih, antara yang tercanggih di dunia. Setiap di tembok, tuan-tuan, setiap 3 meter ada CCTV. Mana kalau kata lipas melintas pun mereka dapat tangkap. Lipas melintas pun mereka nampak. Tapi kali ini, tuan-tuan, 1,200 mujahidin melintas. Ada yang pakai selipar je, mereka tak nampak. Allahu Akbar. Mereka masuk jauh ke dalam Israel, lalu mereka culik orang-orang Israel, yang mana ada juga warga negara luar. Mereka culik, mereka bawa masuk ke Gaza. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa tercetusnya 7 Oktober serangan Taufan Al-Aqsa? Kerana yang pertama, mereka dapat berita, mereka dapat tahu bahawa 7 hingga 15 hari bulan Oktober adalah hari mereka meraihkan hari bersejarah mereka. Tak tahu hari apa, hari keagamaan mereka. 7 sampai 15. Dan antara perancangan mereka, mereka nak runtuhkan Masjidil Aqsa. Ni serangan yang akan dilakukan terhadap Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa ni foundation mereka dah tak kuat. Sebab mereka gali terowong-terowong di bawah dengan niat supaya mereka runtuhkan Masjidil Aqsa untuk mereka bangunkan. Dipanggil Haikal Sulaiman, tuan-tuan. Mereka percaya, dalam kitab Talmud mereka diceritakan bahawa situlah sebenarnya bangunan ataupun tapak Haikal Sulaiman. Lalu kalau nak runtuh daripada atas, orang Islam marah, mereka gali bawah. Yahudi ni perangai dia, tuan-tuan. Yahudi ni cukup cerdik kalau lawan Allah SWT, cukup cerdik. Dan dah pesan dah, jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia jala hari Jumaat, dia kolek hari Ahad. Yahudi, tuan-tuan, Theodor Herzl pada 1910 jumpa Sultan Abdul Hamid kedua, pemerintah Khalifah Utsmaniyah, minta tanah Palestin. Tuan-tuan, Sultan Abu Hamid kedua, aku tak bagi. Dia kata sebab Palestin bukan tanah aku. Palestin ni tanah umat Islam. Dan kami dapat dengan darah, kami akan pertahankan dengan darah. Sinci pun aku takkan bagi. Tuan-tuan, adakah Yahudi berdiam diri? Tak. Dia pergi hasut budak-budak muda di Turki pula.
Selepas kekalahan kerajaan Utsmaniyah dalam perang dunia pertama, dia hasut budak-budak muda yang dipanggil Yang Turk supaya bangkit lawan khalifah Islam ketika itu. Mereka kata khalifah ni tak boleh pakai dah, ini semua Arab ni, pakai tudung ni semua budaya Arab, tak sesuai dengan kita Turki, Arab lah, Turki lah, kenapa nak kena ikut Arab? Lawan tuan-tuan, dipimpin oleh Kamal Atatürk. Lalu mereka ni lah kempen tuan, habis kempen guna TikTok, guna Facebook. Masa tu tak ada lah, saya cek contoh kan takut kata ustaz ni sesat, bila pula ada TikTok. Contoh lawan tuan-tuan, akhirnya tumbang kerajaan Utsmaniyah tuan-tuan, naik Kamal Atatürk diangkat sebagai pemimpin. Tuan-tuan tengok apa jadi, Yahudi seronok tuan-tuan, seronok. Sebab itulah tuan-tuan saya sebut Yahudi ni bijak. Jadi serangan akan dilakukan ke Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka kata sebelum diserang Masjid Al-Aqsa, kita serang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dah sabar 75 tahun tuan-tuan. 75 tahun, bukan sekejap. Tuan-tuan, kalau tak serang pun orang Palestin akan mati. Tuan-tuan, saya mengikuti perkembangan rakyat Palestin ni rapat. Setiap hari pasti akan ada umat Islam Palestin dibunuh. Nyawa umat Islam Palestin tidak ada nilai, tidak ada harga langsung. Tuan-tuan, budak sekolah umur 14 tahun, budak perempuan, tengah-tengah lalu nak pergi sekolah, polis saya tembak gitu je, pam tembak. Orang lain datang nak tolong, siapa berani tolong? Siapa berani tolong? Menggelitik mati gitu tuan. Tinggal gitu, orang Palestin lah duk angkat, pergi hantar hospital ke, pergi hantar naik kereta, naik ambulans. Kalau selamat-selamat dah, mati-mati lah. Ni tuan-tuan, mereka ni, Gaza ni pula bukan besar mana. Gaza ni hujung ke hujung baru 45 km, kiri ke kanan baru 17 km. Kalau naik teksi sini ke sana, hujung ni tuan-tuan baru $4, kiri ke kanan baru $2. Dan dia tuan-tuan 365 km persegi. Tapi rakyat umat Islam Palestin yang duduk di Gaza, bancian 2020 tuan-tuan, 2.2 juta. Tuan-tuan, dia mula di blok ni pasal apa? Bila mana 2006 Hamas menang pilihan raya tuan-tuan, Fatah menang di tebing barat, Hamas menang di Gaza. Lalu Israel nampak Hamas ni, dia tak setuju dengan Hamas ni tuan. Pasal apa? Hamas agak radikal, keras, tak ada bincangnya. Fatah lain, Fatah ni daripada zaman Yasir Arafat tu, bincang-bincang tanah Israel, tanah Palestin habis. Bincang-bincang tanah Palestin digadai. Yang kaya dia. Tuan, tapi Hamas tidak, di bawah Syekh Ahmad Yasin, Allah yarham Syekh Ahmad Yasin. Tuan-tuan, bila Hamas menang, Israel merasakan ini adalah ancaman pada mereka. Lalu mereka buat pagar tutup Gaza tu tuan-tuan. Mereka buka 5 pintu. 5 pintu, 4 menghadap ke Israel, 1 menghala ke Rafah. Dan Rafah ni pula adalah di bawah Mesir. Lalu Israel buat perjanjian dengan Mesir yang ketika itu dipimpin oleh Husni Mubarak. Kalau nak buka pintu Rafah, mesti kena persetujuan ataupun kebenaran daripada Israel dulu. Lalu Husni Mubarak sign perjanjian tersebut tuan-tuan. Sebab itulah bila Allahyarham Dr. Mursi memerintah dulu, kami ni tuan-tuan, Allah seronok, setahun kami boleh keluar masuk, tak ada masalah. Pintu Rafah ni dibuka seluar luas. Umat Islam Palestin, itulah nyawa mereka, pintu Rafah ni. Mereka boleh keluar, mereka boleh masuk. Tapi bila Allahyarham Dr. Mursi digulingkan dengan cara yang paling hina oleh Fatah As-Sisi, dia tutup balik pintu Rafah, diikut balik perjanjian yang lama. Malah lebih keji lagi, Fatah As-Sisi mengarahkan tentera-tentera untuk mengebom laluan-laluan bawah tanah milik umat Islam Palestin, hampir 800 laluan tanah tuan. Ni tuan, Allahu Akbar. Jadi tak ada ruang, mereka diblok, tak boleh keluar ikut darat, tak boleh keluar ikut laut, tak boleh keluar ikut udara. Di belah laut Palestin tuan-tuan, mereka tak boleh keluar, dia ada garisan dia. Nelayan Palestin kalau keluar sikit, mereka akan tembak. Sebab Israel ni tuan-tuan, kelengkapan tentera mereka tak kira darat, tak kira udara, tak kira laut, nombor 4 paling canggih di dunia. Selepas Rusia, Amerika, China, dia. Walaupun negara dia kecil. Tuan-tuan, kenapa? Kerana mereka sentiasa dapat geran daripada Amerika. Amerika ni tuan-tuan, sejak tercetusnya perang Taufan Al-Aqsa, Joe Biden, Presiden Amerika, lepas 3 hari umum bantuan kepada Israel sebanyak 8 bilion US dollar diserahkan kepada Israel, kononnya untuk Israel mempertahankan diri.
Tak cukup dengan tu, tengok dah panjang dah perang, lalu dia minta lagi dengan Kongres supaya diluluskan bantuan tambahan kepada Israel sebanyak 14 bilion US dollar diserahkan. Tuan-tuan, 2 kapal terbang sudah mendarat di Tel Aviv menghantar senjata-senjata untuk diagihkan kepada tentera-tentera Israel. Malah sekarang mereka agihkan juga kepada orang awam. Tujuan dia supaya tembak umat Islam Palestin, tak kira siapa. Ni perancangan mereka. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, bila mana ada garisan, mereka tak boleh keluar daripada garisan nelayan. Kalau keluar daripada garisan, Israel akan tembak. Kadang-kadang tak keluar lagi, duduk di border pun dia tembak. Kadang-kadang tak sampai border lagi, dia bawa bot laju dia tu, nelayan duduk di sini, dia kona masuk dalam kawasan Palestin, dia langgar bot nelayan, kemudian dia keluar balik. Ikut suka dia, tuan-tuan. Ni jahatnya Zionis laknatullah alaihi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tapi dia kata Allah SWT akan tolong, tuan-tuan. Ikan ni kadang-kadang lompat ke pantai. Ikan ni ribu lompat ke pantai, sauk itu, tuan-tuan. Begitu juga dengan pertanian. Orang Palestin, penduduk Gaza bergantung kepada pertanian. Mereka tanam sayur-sayuran, mereka tanam buah-buahan. Tuan-tuan, tanah Palestin ni subur, tuan-tuan. Yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 1 tu, barakna haulah, betul-betul berkat tanah Palestin. Tuan-tuan, buah strawberry ni besar-besar apple, tuan-tuan. Kita strawberry dekat Cameron tu nak kena cecah coklat pun sedap makan. Sana, tuan-tuan, makan gitu sedap dah. Tuan-tuan tahu apa Israel buat? Dia kalau datang tengok mana orang Islam, orang Palestin, tengok mana kebun-kebun, ada kebun kan, mereka ambil kereta kebal, mereka gelek, hancurkan. Hancur, ada pigi kat situ, mereka kambus. Bila datang balik, tengok orang start balik nak tanam, pigi tadi mereka gali balik, orang Palestin gali balik, tuan-tuan, mereka langgar lagi, hancurkan lagi, dan mereka kambus lagi pigi, tuan-tuan. Setakat ni, tuan-tuan, 44 hektar tanah di Palestin sudah dihancurkan, tanah pertanian. Malah 44,000 tanah hektar sudah dihancurkan. 24,000 petani-petani ni, tuan-tuan, sudah dihalau daripada rumah dan tanah mereka. Lalu tanah-tanah mereka diambil untuk dijadikan penempatan haram, penempatan baru pendatang haram Israel. Jadi macam mana nak keluar? Macam mana nak sabar lagi? Kalau tunggu pun mati. Lebih baik berperang lawan, tuan-tuan. Sebab itulah bila dilancarkan peperangan ataupun Taufan Al-Aqsa ni, tuan-tuan, mengejutkan Israel, dan mereka tidak bersedia langsung. Sebab itulah kata juru cakap Kementerian Pertahanan Israel, mereka kata dengan serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas membuktikan bahawa mereka bersedia untuk berhadapan dengan kami, bukan waktu terdekat tapi untuk jangka tempoh yang panjang. Hal ni disetujui oleh Menteri Luar Iran Nasser Khanani. Dia sebut Hamas bukan sekadar boleh bertahan selama 2 bulan, malah akan berani berhadapan dengan Israel lebih daripada setahun. Sebab bila dilancarkan roket-roket, mana mereka ada simpanan lagi banyak. Tuan-tuan, kita menanti-nanti di mana suara umat Islam. Kita nanti di mana suara pemimpin-pemimpin Islam. Tuan-tuan, ketika mana baru terjadi operasi Taufan Al-Aqsa, Arab Saudi kutuk serangan, bila mana Israel mula serang balas, Saudi kutuk, tuan-tuan. Turki juga begitu. Begitu juga dengan Mesir, sudah mula berubah pandangan terhadap Israel. Tapi mereka hantar 2 kapal perang dia di lautan Mediterranean. Tuan-tuan, kapal perang yang dihantar ni kapal perang yang paling besar di dunia, yang boleh bawa dalam satu-satu masa 90 jet pejuang dan juga helikopter yang mampu bawa peluru berpandu nuklear, tuan-tuan. Ni yang menyebabkan bukan nak perang sangat, tapi nak tunjuk kekuasaan mereka supaya sekutu-sekutu mereka, sekutu rapat mereka yang sebelum ni menyokong mereka, jadi berubah fikiran. Mesir, Saudi dan juga Turki. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perancangan mereka adalah mereka nak ambil Gaza ni, tuan-tuan, setiap inci tanah Gaza. Tuan-tuan, kalau tidaklah kerana Hospital Al-Ahli Al-Arab dibom pada 16 Oktober kalau tak silap saya, 18 Oktober, tuan-tuan, dibom, yang mengakibatkan, tuan-tuan, hospital, tuan-tuan, mereka bom hospital, dalam keadaan hospital tu pun kekurangan ubat-ubatan dah, tak berdaya nak bersaing dah, pesakit-pesakit ramai,
malah terpaksa lakukan operation dalam keadaan ubat-ubatan yang semakin kurang, lalu terpaksa buat operation nak menyelamatkan nyawa tanpa bius. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mereka bom hospital Al-Ahli Al-Arab yang menyebabkan, laporan kata 500, tak, 700 mati tuan-tuan, serta-merta. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebelum pengeboman berlaku, tuan-tuan, Anthony Blinken, Setiausaha Kerajaan Amerika datang bermesyuarat dengan Netanyahu dan sekutu-sekutunya, tuan-tuan, bincang pasal perang di Palestin. Bincang macam mana nak buat. Selepas 5 jam tu, hasilnya mereka bom hospital. Tuan-tuan, nak kata kebinatangan, binatang pun tak buat macam ni, tuan-tuan. Inilah perangai Israel Zionis laknatullah alaihi, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, bila mana Joe Biden asalnya, tuan-tuan, bincang panggil 3 negara yang bersempadan dengan Israel, iaitu panggil Raja Abdullah daripada Jordan, kemudiannya Mahmud Abbas daripada Fatah Palestin, kemudiannya Fatah As-Sisi daripada Mesir. Duduk nak bincang, antara dia benda nak bincang, mereka nak suruh keluar penduduk Gaza ni, keluar semua. Rakyat Palestin keluar, alasan dia kononnya nak menyelamatkan nyawa, kosongkan Gaza daripada kamu mati, baik kamu kosongkan, duduk pergi lari ke Semenanjung Sinai, tuan-tuan, buat satu Palestin yang baru, ditaja oleh Arab Saudi. Ni perancangan mereka. Sebab itulah, tuan-tuan, Netanyahu bulan 3 dulu dia dah pegang dah bendera map baru Israel, tuan-tuan, yang tidak langsung ada Gaza dalam map tersebut. Bulan 3 depan PBB mereka dah perancang. Maknanya kalau Hamas tak serang, mereka akan serang habis-habisan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan, kita tak heran kalau kata UK pun menyokong. UK menyokong. Belum 24 jam, tuan-tuan. Tadi meeting tadi, bila Hospital Al-Ahli Al-Arab dibom, Raja Abdullah automatic cancel mesyuarat, tuan-tuan. Walaupun Mahmud Abbas dan juga Fatah As-Sisi sudah berada di Amman ketika itu. Dan Joe Biden pun dalam perjalanan Kona terus mendarat di Tel Aviv. Tuan-tuan, Amerika ni satu lagi barwa, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mana Rusia mencadangkan, mengusulkan gencatan senjata dilakukan, diadakan di Gaza, melihatkan keadaan umat Islam yang ketika itu dah makin teruk, tuan-tuan, banyak negara yang sokong. Tiba-tiba Amerika masuk veto, tuan-tuan, terus tak jadi gencatan senjata. Lalu baru ni mereka buat lagi satu usul, 150 negara sokong, 45 berkecuali, 3 menentang. Siapa dia? Amerika, UK, Israel. Lalu mereka tak tahu dah jalan ke tidak, pasal PBB ni pun baru ada orang juga. Israel ni, tuan-tuan, buatlah resolusi apa pun PBB ni, dia buat tak tahu kan? Dan PBB ni pun kalau kena dekat umat Islam Palestin, kita akan kaji, kita akan siasat, kita akan kaji, kita akan siasat. Tapi bila kena kat Israel baru ni, dan panggil sidang tergempar. Kita tahu siapa di belakang PBB, tuan-tuan. Sebab tu tak guna dah nak ikut-ikut PBB ni, bohong, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah PM UK, tuan-tuan, Rishi Sunak, belum lagi 24 jam selepas hospital dibom, dia datang ke Israel, jumpa Netanyahu. Dia kata, kami berasa sedih, kami berkongsi kesedihan dengan penduduk Israel akibat serangan daripada pengganas Hamas, dan kami yakin Israel akan menang, dan kami akan pastikan Israel menang. Ini jawapan dia. Kita tak heran, tuan-tuan, kerana British lah sebab British lah negara haram Israel ni tertubuh. 15 Mei 1948, tuan-tuan. Ni British punya kerja. Daripada perancangan mereka 1910 bawa kepada 1917, deklarasi Balfour, akhirnya tercetuslah An-Nakbah, tuan-tuan. Lalu tertubuhlah negara haram Israel, tuan-tuan. Negara haram Israel, negara pun haram, sepadan tak tahu mana. Allahu Akbar. Dan baru 2 hari lepas, Presiden Perancis Emmanuel Macron datang bagi sokongan kepada Yahudi Israel. Begitu juga dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte datang bagi sokongan. Belum lagi pernah terjadi, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin Eropah datang ke Tel Aviv untuk beri sokongan kepada Israel. Mana datang tu beri sokongan, mana bukan sokongan saja, tuan-tuan. Mereka datang dengan ada benda yang mereka bawa. Sebab itulah, tuan-tuan, kita nanti hari ni, pagi ni, petang tadi sebelum saya datang, tuan-tuan, maklumat terbaru, Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan disebut Israel melakukan jenayah perang yang sistematik dan memekakkan telinga terhadap cadangan damai kami. Sebab tu Israel tuan-tuan tarik balik kedutaan dia daripada Istanbul, kononnya tak bersetuju, dan kita akan kaji balik hubungan dengan Turki. Pergi jahanam lang tahu tuan-tuan. Colombia halau tuan-tuan kedutaan Israel daripada negara mereka. Malah baru ni tuan-tuan, negara-negara Islam seperti mana? Seperti Jordan, UAE, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Mesir dan juga Maghribi mula menyatakan pandangan mereka, kritik tuan-tuan. Bagi kritikan yang keras tuan-tuan terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap orang awam. Tapi setakat kritik lah tuan-tuan. Itu je. Tak boleh buat lain, tak boleh buat lebih pun. Berbeza dengan Hizbullah. Hizbullah yang kita kata Syiah ni, mereka sudah melancarkan peluru pandu 5 hari yang lepas. Start dah hantar daripada sempadan Lubnan yang bersepadan dengan Israel, mereka tembak ke kawasan-kawasan pendudukan haram, pendatang-pendatang haram Israel. Malah Israel terpaksa memindahkan hampir 60,000 pendatang-pendatang haram Israel daripada penempatan-penempatan mereka. Tak tahan dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh puak-puak Hizbullah. Malah juru cakap Kementerian Pertahanan, kami sedang bersedia untuk berhadapan dengan Hizbullah kerana Hizbullah kekuatan mereka 10 kali ganda daripada Hamas. Begitu juga dengan Iran cakap kami tetap di belakang Hamas. Memang mereka ni hubungan baik, Hamas, Iran dan juga Hizbullah. Dan Rusia juga mengeluarkan amaran kepada mereka, kalau kamu masuk dengan tentera, kami juga akan masuk dengan ketenteraan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni kerja Joe Biden adalah melobi negara-negara Islam supaya bersetuju dengan Israel dan juga Amerika, mengatakan bahawa Hamas adalah pengganas, lalu memudahkan urusan mereka untuk serang lagi Palestin ataupun Gaza. Tuan-tuan, mereka tahan bantuan tuan-tuan di Rafah. Malah mereka bom tuan-tuan pintu Rafah. Baru ni mereka terpaksa alihkan 2 blok. Yang blok pintu tu mereka blok pasal pintu dah kena bom. Lori ni 2 km beratur, bawa 100 tan makanan, ubat-ubatan dan juga air bersih untuk dihantar ke Gaza, tapi disekat tuan-tuan. Hampir 5 hari sebelum ni mereka disekat di situ. Bantuan daripada Mesir dan juga Qatar. Terpaksa sidang di PBB minta kebenaran untuk masuk. Punya jahat di Israel tuan-tuan. Kata Itamar Ben Gvir, pada Menteri Pertahanan Israel, dia kata Palestin tidak akan dapat makanan walau 1 gram pun, malah mereka akan dapat bertantan bahan letupan yang kami akan lepaskan di kepala mereka. Tuan-tuan, di Khan Yunis, selatan Gaza, mereka arahkan orang Islam lari-lari. Dia kata kami dah sediakan tempat ni sebagai kawasan otonomi, maknanya kawasan internasional, kami takkan bom. Larilah budak-budak lari, orang tua lari, dia dokong anak lari. Sampai di situ tuan-tuan, mereka bom kawasan yang orang berhimpun. Tuan-tuan bayangkanlah, rumah-rumah flat ni tuan-tuan, mereka bagi warning, tolong sila kosongkan kawasan rumah. Kami akan bimbang, kami sudah jadi mungkin akan dibom. Tolong kosongkan kawasan. Tuan-tuan, 2 minit dia bom. Nah, bila orang cakap, tanya, kami dah bagi amaran. Nampak, kami bukan sasarkan kepada penduduk, kami sasar kepada Hamas. Jahat perbuatan ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, kata Nabi SAW, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang selagi mana kamu tidak mengasihi saudaramu seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan, kita nak menyelami kesusahan umat Islam Palestin ni tuan-tuan, jauh lah tuan-tuan, jauh. Tuan-tuan, air tak ada sekarang ni sampai dah 22 hari dah. Mereka terpaksa tadah air di bangunan-bangunan, air yang meleleh-leleh ni tadah cari, batal tak ada air, mereka tutup air. Tuan-tuan, boleh bayang kalau kita baru 2 hari tak ada air tuan-tuan, sudah ada desakan supaya Menteri Besar Selangor letak jawatan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, nak sabar macam mana? Allahu Akbar. Ni kesusahan tuan-tuan. Bila mana hospital mereka terpaksa shutdown, tuan-tuan bayangkan bayi-bayi yang dalam inkubator, bayangkan orang tua yang dialisis buah pinggang, bayangkan yang bergantung dengan pernafasan, mereka mati secara perlahan-lahan tuan-tuan. Hari ini tak tahu dah berapa. Yang saya cakap 10 hospital yang dah tutup tak ada elektrik ni 2 hari yang lepas. Sebab
petang tadi baru mereka sambung balik elektrik. Itu pun apa ihsan daripada Elon Musk. Yang Tesla tu lah. Tuan-tuan, dia bawa bantuan telekomunikasi, bawa secara mobile. Barulah mereka boleh berhubung balik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu alhamdulillah lah tuan-tuan. Saya sebut tadi Joe Biden pusing jumpa seluruh negara-negara Islam supaya bersetuju dengan Israel dan Amerika. Tuan-tuan, Jokowi zip mulut Asia Tenggara, tak berani bagi komen. Tuan-tuan, Brunei lagi tak cakap apalah. Dia negara kecil tuan-tuan, baling mancis terbakar habis. Tuan-tuan, Brunei kecil. Alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim nyatakan pandangan pendapat dia sebagai seorang Perdana Menteri. Dia sebut, kami tetap di belakang, kami tetap menyokong perjuangan Palestin kerana kami negara yang merdeka dan kami anggap Palestin adalah negara merdeka dan mereka berhak menentukan masa depan mereka. Walaupun ada tekanan, walaupun bila dia cakap ada komplikasi, tapi inilah usaha yang kita nak buat. Kita nak perang tak boleh tuan, kita tak berani, kita bukan kuat mana. Kes dengan Korea Utara marin pun kan, dia punya presiden Bethlehem yang tutup cerita. Baru Bethlehem kan kita ni. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita tengok nasib umat Islam ni, tak tahulah berapa lama mereka boleh bertahan di Gaza tuan. Walaupun serangan darat sudah mula mereka lakukan, tapi mereka acah-acah tak lagi acah lagi. Kata penjurucakap Hamas, kami sangat-sangat menantikan serangan darat daripada Israel, kerana bila mereka masuk, mereka akan temui cara kematian yang baru. Allah, sedap betul dia cakap. Makna mereka dah bersedia untuk serangan darat, walaupun senjata mereka canggih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah saya sebut, kalaulah umat Islam ni bersatu tuan-tuan, kalaulah umat Islam ni sungguh-sungguh tuan-tuan ikut macam mana Nabi SAW sebut ni tuan, Allahu Akbar, tak ada selesai masalah lama dah. Malah Arab Saudi rela bayar gaji pemain bola ni mahal, tak apa, daripada tolong umat Islam Palestin. Ronaldo tu gaji sehari 2 juta je, sehari 2 juta. Kita sampai mati tak pernah tengok 2 juta. Ronaldo tu gaji sehari 2 juta tuan. Seminggu 11.4 juta, sebulan 66.8 juta, setahun 293.3 juta. Allahu Akbar. Nak buat apa duit banyak kita pun pening kan? Kita pun kalau dapat duit banyak tu tak pergi masjid dah, tak pergi surau, kira duit dia lagi. Pening kepala, tak tahu nak belanja apa dah. Sehari 2 juta tuan, la ilaha illallah, pening kepala. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, batulah tuan-tuan, alhamdulillah MAPIM kami dah kumpulkan barang-barang. Baru ni kami dapat kumpul 50 tan barang-barang yang berharga hampir 7 juta ringgit Malaysia untuk kita hantar ke Gaza. Kita hantar ke Rafah dulu. Nak cakap ke Gaza tak berani tuan-tuan, pasal belum tahu boleh masuk. Ini kerjasama daripada Kementerian Luar Negara dan juga daripada Menteri Agama dan juga beberapa agensi kerajaan, kami buat tumpang. Juga campuran dengan NGO seluruh Malaysia. Tuan-tuan, kami gunakan gudang kami di Bandar Serenia tu, tepi jalan, tepi highway tu, tuan boleh tengok MAPIM Malaysia tu kan. Kami import masuk dalam kontena dan kita akan hantar. Tunggu Datuk Seri Zamri balik, kita akan bincang macam mana nak hantar guna pesawat kargo. Alhamdulillah, doakan tuan-tuan. Bila sampai di Rafah, insya-Allah kita cuba masuk, orang sana akan sambut dan cuba masuk. Bak duit kami tak hantar dulu. Duit kami kumpul dulu. Sebab apa? Duit ni nak masuk pun tak boleh tuan. Dan baru ni bila PM Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan bantuan sebanyak 100 juta kepada Palestin, antara NGO yang dipanggil, 20 NGO, MAPIM dipanggil untuk bincang macam mana nak salurkan duit. Sebab bukan senang tuan-tuan nak salurkan duit. Yahudi duk mati, track kat mana duit kita nak salurkan. Itulah tuan-tuan, malam ni insya-Allah saya lancarkan derma jihad untuk kita bantu umat Islam di Gaza. Tuan-tuan, bila saya sebut ni kadang-kadang saya risau. Sebab 1-2 hari ni keluar macam-macam artikel, meniaga NGO lah, apalah kan, tak yakin lah, beli macam. Saya begini senang ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak yakin dengan saya, tak yakin dengan MAPIM, jangan bagi. Kadang tengok ustaz tu tanya tidak lah, dia cerita Afghanistan lah dia kan, Palestin lah dia, tuan-tuan nak tukar sport rim ke apa tak tahu kan? Contoh gitulah kan. Tak faham tak. Contoh, jangan bagi. Kalau tuan-tuan tak rasa yakin, jangan bagi. Tuan-tuan bagilah. Kalau tuan-tuan rasa boleh pergi sendiri pun lagi cantik. Kami ada ramai tanya, ustaz boleh tak kalau nak ikut pergi Gaza? Boleh, tak ada masalah, kita nak pergi, jom. Tapi tiket kita beli sehala saja. Balik belum tahu. Nak ikut, jom. Tak jadi, letak telefon tuan-tuan. Allahu Akbar.
InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita lancar derma. Tuan-tuan, saya sebut, kalau tuan-tuan kita nak bantu dengan duit, berapa banyak duit yang kita boleh bantu. Kita nak lawan Israel dengan duit, tak mampu kita. Kita bantu semangat sekadar mampu kita bantu. Tuan-tuan, tabung ada di belakang. Kalau tak ada cash, QR code pun ada. Tapi doa jangan tinggal. Doa ni tuan-tuan, Nabi SAW kunut nazilah sebulan tuan-tuan, Nabi SAW baca. Bila mana Farah Hufaz 70 orang dibunuh dalam peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ni asalnya nak pergi dakwah, katanya nak masuk Islam. Nabi SAW hantar di 70 Hufaz, bukan nak perang, nak pergi masuk, nak dakwah. Tapi dikhianat oleh Bani Amir. Di ketika itu di Najd ni Riyadh sekarang ni, tuan, mereka kepung di Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ni, Bir itu telaga, Ma'unah tu nama tempat. Tuan-tuan, tu Bir Ma'unah. Kalau Al Ma'unah tu macam mana lah. Kalau tak jitok mana tahu je, tak tahu dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau mampu kita buat, kita mampu semampu sebab ikhlas kita bantu insya-Allah. Dan juga tuan-tuan, doakan juga saya supaya saya selamat dalam pemusafiran saya. InsyaAllah saya akan ke Afghanistan bulan depan. 6 sampai 20 saya akan ada di Afghanistan. Yang itu pun satu hal yang lain lah. Kalau saya sembang saja Afghanistan ni kan, kos 10 sampai insya-Allah. Jadi itu ceramah yang lain lah insya-Allah. Ya, tunggulah saya balik Afghan, insya-Allah saya akan bawa kisah-kisah Afghan ni kalau tuan-tuan berminat nak dengar lah kan. Insya-Allah tuan-tuan, jadi tuan-tuan malam ni insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita try, kita cuba dulu, kita bantu dulu untuk umat Islam Gaza ni tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun jika saya terkasar bahasa. Saya ucap terima kasih pada pihak surau kerana bagi saya ruang untuk berkuliah pada malam ni. Tuan-tuan, ya, mudah-mudahan tuan-tuan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.